Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, naltaqi mujaddadan fi ma'idati ulumil Qur'an. وموضوعنا اليوم هو العام والخاص. إخوة وأخوات، إذا استطعنا أن ننهي هذا الموضوع قبل انتهاء الوقت سنتناول بقدر الإمكان موضوع قصص القرآن. So if we can end this topic before the time limited for us, we will continue to cover a little bit about Qasas Al-Quran, ya. Oke. Lafzul Quran. Jadi kita cakap lafaz ini, ya. Iza kulna innahu lafz, ya, fa innahu ta'ni al-kalimah, ya. Jadi satu patah kata. Jadi akan kita bahas ini adalah satu patah kata. So we are going to discuss word in the Quranic terms. Okay, lafaz atau kalimat, ya. Tanqasimu alfazul Quran ila al-ammi wal khas. Jadi ada yang makna am, general meaning, ada yang makna khas, lebih spesifik, ya. Ma huwa al-am? Huwa al-lafzul mustagriq lima yasluhu lahu min ghairi khas. Ini mafhum. Okey, jadi lafaz yang merangkumi apa saja yang boleh masuk dalam cakupan makna lafaz itu. Ya, hanya saja ini yang kita kena pastilah. Aqsamul am. Fil Qur'anil Karim al-am lahu aqsam. Okey, minha al-amul baqi ala umumi. Still remain in its form, which is general meaning. Jadi al-amul baqi ala umumi, sejak lafaz itu ada, ia kekal dalam makna amnya. Yang kedua, al-am al-murad bil khusus. Okay, the form is am, but the meaning is not am. The meaning is khusus, specific. Jadi bentuknya am, okay, tetapi maknanya adalah khas. Ini pelik sikit, hoi. Nanti kita tahu. Yang ketiga, al-amul makhsus. Am yang diturunkan dalam bentuk am, tapi maknanya sudah diperkecil. Okay, the meaning going to be minimized by the factors lah. Ada sebab yang menghendaki lafaz itu maknanya diperkecil. Jadi hafaz ini, ya. Al-amul baqi. Ini benda-benda begini kami dah pelajari dah masa kami di Azhar lah, ambil PhD. Kita memang dah hafaz ini. Al-amul baqi ala umumi. Al-amul muradu bihil khusus. Al-amul maksus. Kita buat nyanyian macam tu dulu waktu kami belajar lah. Okey. Sekarang al-amu al-baqi ala umumi. Lafaz am yang kekal dalam keumumannya. Contohnya, wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Lafaz kullu itu menunjukkan bahawa sentence ini mempunyai makna yang am. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu
sejak lafaz ini diturunkan hingga bila-bila. Contohnya lagi, wala yazlimu rabbuka ahadan. Ini pun juga apa ini? An-nakira al-manfi. Al-manfi. Jadi Allah tidak menzalimi sesiapa pun daripada hambanya. Ya, sejak lafaz ini diturunkan, ini hukum ini Allah tak menzalimi siapa-siapa daripada hambanya kekal hingga bila-bila. Saya lagi ambil satu contoh. Wa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ummahat lafaz am, banat lafaz am. Diharamkan bagi kita untuk mengawini ibu-ibu kita atau anak perempuan kita. Sejak ayat ini diturunkan, ayat tahrimun nikah ini kepada mahram, ianya haram hingga bila-bila. Macam tu ya. Jadi apabila kalian mendapati ayat Al-Quran, yang pertama kalian kena lakukan, kenal pasti dulu. Apakah lafaz ini mufrad atau jamak? Kalau jamak apakah ia maknanya am? Kalau dia am apa namanya? Apakah al-am al-baqi ala umumi macam ini atau am lain pula? Okey. Yang kedua pula, al-amul murad bihil khusus. Dia the form is am but the meaning is khusus. Bentuknya je am tapi makna yang dikehendaki adalah khusus. Contohnya, kaqaulihi ta'ala allazina qala lahumun nas innan nas. Coba tengok an-nas di sini berapa kali berulang? 2 kali. An-nas itu lafaz jamak. Maknanya manusia. Manusia itu banyaklah. Tapi apakah betul an-nas ini manusia, orang ramai, atau justru an-nas ini merujuk kepada seseorang? Selepas ditengok sebab nuzul ayat ini, barulah kita ketahui bahawa an-nas yang pertama allazina qala lahumun nas, iaitu Nu'aim bin Mas'ud. Manakala an-nas yang kedua pula adalah Abu Sufyan. Jadi yang biasanya yang membantu kita, okay, the factor that help us to identify whether this lafaz in the form of am mean am or khas. Jadi akan memberi kita panduan adalah biasanya sebab nuzul ya. Jadi an-nas itu betul form dia adalah am, tapi al-murad maksudnya adalah al-khusus, khas, merujuk kepada seseorang iaitu Nu'aim, dan an-nas kedua merujuk pula kepada Abu Sufyan. Okey. Yang ketiga, dalam Al-Quran, al-am al-murad bil khusus sikit je contohnya. Kalaupun ada 1, 2, 3 je ya. Okey. Contohnya lagi di sini ya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ya, ketika Nabi Ibrahim ketika Nabi Allah salat di mihrab, Nabi siapa ni ya? Nabi siapa lagi ayah Nabi Yahya? Zakaria. Jadi ketika Zakaria salat di al-mihrab, ia dipanggil oleh malaikat. Al-malaika jamak atau mufrad? Tentunya jamak kan. Mufradnya adalah malakun. Tapi apakah malaikat di sini, apakah semua malaikat memanggil Zakaria ketika Zakaria dalam keadaan solat? Tidak. Ternyata al-malaika di sini form dia form am, tapi yang malaika ini merujuk kepada satu malaikat je, iaitu Jibril alaihi salam. Okey. Contoh kedua pula, contoh ketiga. Aku cakap 3 contoh.
Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. An-nas. An-nas adalah lafaz am sebab maksudnya manusia. Tapi betulkah an-nas di sini kekal dalam makna amnya atau ianya merujuk kepada seseorang? Selepas ditengok sebab nusul ternyata an-nas di sini merujuk kepada Ibrahim. Jadi okay, the form is am but the meaning is khusus. Itu yang kita kena ambil tahu ya. Kemudian al-amul makhsus. Am dia kekal dalam sejak ia diturunkan, ia kekal dalam makna amnya. Yeah, the form is am and the meaning also is am. Tetapi dah has been minimized. Jadi maknanya dah diperkecil dah sebab ada pentaksis, ada karina, ada ayat atau hadis atau dalil akli yang menjadikan ayat itu kena diperkecil maknanya. Contohnya, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Jadi kalau kita tengok ke ayat ini, dia am. Wajib bagi setiap manusia untuk hijjul bait, untuk haji. Man istata', inilah yang pentaksisnya. Yang wajib, apakah semua manusia wajib untuk naik haji? Oh tidak, yang wajib itu siapa? Yang wajib baginya adalah man istata'a ilaihi sabila, iaitu orang yang mampu je. Jadi yang mampu je, mukallaf dan yang mampu. Ya, jadi anak kecil meskipun kaya banyak hartanya tak wajib. Orang gila meskipun banyak hartanya tak wajib. Okey. Contohnya lagi maka di ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu ar-Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi. Ini berkaitan dengan jihad. Apakah semua penduduk Madinah itu wajib berjihad? Tak wajib. Yang wajib itu hanyalah al-qadirun, orang yang mampu. Jadi dia tetap bermaksud am. Tetapi ada masanya makna amnya itu diperkecil sesuai dengan konteks semasa lah. Dengan dalil-dalil atau qarina yang membantu kita untuk mengetahui bahawa maknanya itu sudah diperkecil. Okey. Ini yang kita kena tahu, alfazul umum. Lafaz-lafaz am. Jadi yang pertama lafaz kullu. Contohnya kullu man 'alaiha fanin. Setiap makhluk itu pasti binasa. Yang kedua lafaz jami'. Jadi kalau you jumpa lafaz jami', yakin saja bahawa ayat itu atau kalimah itu, sentence itu dalam makna am. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu segala apa yang ada di muka bumi ini. Kafah, keseluruhan. Itu juga lafaz am. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jadi kalau ada lafaz kafah, maka kalimat yang dimasuki itu akan memberikan makna umum. Jadi wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam, agama yang selamat dan menyelamatkan, kafah, keseluruhannya. Kemudian al-amu al-baqi ala umumihi mawjudun fil Quran. Jadi am yang kekal pada keumumannya ada dalam Al-Quran tetapi sikit. Jadi maksudnya kebanyakan al-am, lafaz am dalam Al-Quran itu dah diminimize hukumnya, dah diperkecil ruang hukumnya. Berarti dia menjadi al-amul makhsus. Ada lafaz am al-baqi ala umumi tapi tak banyak sangat ya. Contohnya waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Ini memang lafaz am baqi ala umumi, ia kekal hingga bila-bila. Kami menciptakan segala sesuatu daripada air. Memang macam itulah kenyataannya. Yang kedua, wa ma min dabbatin fil ardi
wala ta'iran yatiru bi illa amsaluka inilah. Jadi ini nakira manfiyah pun dalam termasuk dalam form am ya, sifat am. Tidak ada hewan melata di langit dan tidak ada burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya kecuali kedua-duanya itu adalah umat juga macam engkau wahai manusia. Itu pun masuk am juga ya. Contohnya lagi, iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini ajaluhum juga lafaz am. Kalau ajal manusia itu datang, maka mereka tidak boleh lagi menangguh-nangguh sesaat. Ya, dan tidak juga boleh meminta ajal mereka disegerakan walaupun sesaat. Sekarang kita masuk kepada khasul Quran. Macam mana pula form khas Al-Quran itu ya, yang menunjukkan makna khusus. Fahuwa lafzul mawdu' lidilalati ala fardin wahid. Jadi lafaz khas itu adalah lafaz yang diletakkan untuk memberikan makna kepada farden wahid, satu benda, satu objek, satu orang dan seterusnya lah. Contohnya Muhammad, ya satu Muhammad. Ya, atau rajulun, seorang lelaki. Ada afradin mahsuratil kami, atau menunjukkan beberapa objek tetapi kuantitinya terbatas. Contoh kaisnataini. Kaisnataini, dua. Atau kaum. Kaum itu banyak tapi ia menunjukkan kepada satu kuantiti. Jadi ada haknya. Bila kumpulan manusia disebut sebagai kaum, ada ta'rifannya. Ummah banyak. Tapi bila kumpulan manusia itu disebut sebagai ummah, ada ta'rifannya pula. Ta'ifah. Ta'ifah adalah kumpulan manusia juga. Bila kumpulan manusia itu disebut sebagai ta'ifah, begitu juga dengan farik. Jadi farik, ta'ifah, ummah masih terhitung sebagai lafaz mufrad ya. Lafaz khas, bukan lafaz khas. Okey. Wal lafzul Qur'ani yul khas kad yakunu mutlakan aw muqayyadan. Ya, jadi ada masanya lafaz khas dalam Al-Quran dia mutlak ya. Dia tak diikat oleh sifat. Ada masanya juga diikat. Contohnya ya, fal khassul muqayyad, contoh daman masfuhan, darah apa yang haram kita makan, yaitu darah yang mengalir. Kalau darah yang beku boleh kita makan, macam hati ikan, hati lembu boleh. Hati itu darah tapi dia darah yang membeku, bukan masfuhan. Okey, dalam ayat qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala illa ayyakuna maita. Jadi yang diharamkan bagi kami adalah bangkai atau daman masfuhan, darah yang mengalir. Jadi dari sini dipahami kalau darah membeku macam hati lembu, kerbau itu boleh semua ya, darah hati ikan pun boleh. Okey. Jadi masfuh ini inilah yang mengikat Adam. Adam mutlak. Tapi selepas ia diikat menjadilah muqayyad ya. Al-khassul muqayyad. Faqad humila al-khassul mutlak ala al-khassil muqayyad. Jadi ada masanya al-khassul mutlak dibawa kepada makna al-khassul muqayyad. Contohnya faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam min Allah. Ya. Macam potong kedua tangan ya. Itu mutlak. Mana-mana tangan boleh dipotong. Tapi karena ada karina, ada ada dalil daripada sunnah bahawa yang dipotong itu ya, kalau dia mencuri pada kali pertama adalah tangan kanannya, kalau kali kedua tangan kirinya, dan itu dan yang tangan dipotong bukan semua tangan tetapi pergelangan tangan saja. Itu yang memberikan kita kefahaman di sini adalah hadis ya. Okey, saya rasa dah cukup sini. Kemudian ya, kadang juga lafaz khas itu
dibawa kepada makna doa. Contoh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Itu semua ya. Atau maknanya dibawa kepada makna al-karahah, benci atau tak suka. Contoh la tas'alu an asya'in tubdalakum tasu'kum. Janganlah engkau tanya asya' itu, janganlah engkau menanyakan sesuatu yang apabila diberikan jawabannya itu justru akan menyakiti perasaan engkau ya. Macam tu ya. Okey, saya rasa tu. Jadi yang penting di sini tak banyak sangat je. Yang penting di sini adalah kalian kena tahu ta'rifan am dan khas. Yang kedua, kalian kena tahu pembahagian am, which is ada am al-baqi ala umumi, am yang kekal kepada keumumannya, dan itu ada dalam Al-Quran tapi tak banyak. Kemudian al-am al-murad bihil khusus, am bentuknya am tapi maknanya khas, ini pun tak banyak dalam Al-Quran, 1, 2, 3 ayat macam tu. Kemudian al-am al-murad bihil al-amul makhsus, ini yang banyak ya, am bentuknya am dan kekal kepada amnya tetapi maknanya sudah diperkecil ya, sebab ada karina atau ada dalil yang sama daripada Al-Quran sendiri atau sunnah atau mana-mana ijtihad sahabat yang menyatakan bahawa am ini sudah diperkecil hukumnya karena beberapa factors ya, beberapa sebab. Okey, selepas itu kalian kena mengenal pasti lafaz-lafaz yang membawa kepada makna am, macam tadi lafaz kullu, lafaz jami', lafaz apa lagi, kafa dan seterusnya lah. Kemudian kalian kena kenal pasti makna khas ya, dan apa contoh-contoh lafaz khas dalam Al-Quran. Itu je sebenarnya. You boleh kuasai ini, habis cerita. Okey. Memandangkan masih ada masa, jom kita sambung kepada qasas Al-Quran. Okey. Ya, ini qasas Quran pun tak berat sangat. It's not tough for you. Easy. Jadi kalau kita ada masa lagi, kita boleh ambil mutlak mukai. Sebab mutlak mukai ini pun tak banyak pembahasannya sangat ya. Okey. Ini saya rasa secepat saya syarah sebab tak banyak sangat ya. Okey, sebab kalian pun dah tahu qasas, kalian pun banyak dah dengar cerita-cerita dalam Al-Quran ya. Okey, al-qasas. Ya, apa maknanya al-qasas? Al-qasas itu daripada segi bahasanya tatabbu'ul athar, ya, mengikuti jejak. Ya, mengikuti kesan ya, kesan bekas-bekas langkah kita di atas gurun pasir. Itu namanya tatabbu'ul athar. Jadi macam kalian ke gurun pasir, tiba-tiba kalian jumpa di sana kadal, gurun pasir, kalian nak tangkap kadal itu, kalian ikuti dia. Kalian ikuti jejak ya, bekas tapak kaki kadal itu sampai kalian sampai kepada kadal yang sebenar ya. Itu contohnya ya, tatabbu'ul athar. Yuqalu qasastu atharahu, maknanya aku mengikuti jejaknya. Wal qasas masdar ya. Dalam Al-Quran pun ada fartadda ala atharihima qasasan. Ya, Musa dan muridnya Yoshe berpatah balik mengikuti jejaknya ya, ketika ia berehat di Majma' al-Bahrain itu untuk menemui Nabi Khidir alaihi salam. Okey, wa qalat li ukhtihi kussihi fabasarat bihi an junuban wa hum la yash'urun. Dan ibu Musa berkata kepada saudari Musa, kussihi,
Pergilah cari jejak Nabi Musa yang masih bayi itu. Fabasurat. Akhirnya saudari Musa pun dah tahu di mana keberadaan Musa. Ya, wahum la yashurun, dalam keadaan askar Firaun tidak mengetahui kalau saudari Musa sudah mengetahui di mana Musa keberadaannya yang sebenar. Okey. Wal qasas kadzalika bima'na al-akhbar al-mutatabba'ah. Qasas pula bermakna berita-berita yang kita ikuti. Macamlah kalau kita nonton TV itu pun juga adalah qasas. Contohnya dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Dan sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka, khabar-khabar, pemberitaan, penceritaan mereka, ada ibrah, pengajaran bagi ul albab, orang yang mempunyai minda yang terang dan cemerlang. Okey, tak banyak-banyak cakap di sini. Qasasul Quran pula apa dia? Huwa ikhbaruhu an ahwalil umamil madiyah wan nubuwat as-sabiqah wal hawadis al-waqi'ah wa zikril biladi wad diyar. Panjang sikit. Pemberitaan atau penceritaan mengenai kondisi umat yang lepas dan kenabian yang dahulu dan perkara-perkara yang telah berlaku dan cerita tentang al-bilad, negeri-negeri yang ada. Itu dia. Wa min mahasinil Quran wa balagatihi al-khariqa al-ijazu fil qasas wal akhbar. Ini kehebatan Al-Quran. Al-Quran tidak dalam memberikan penceritaan, dia tidak sebut daripada A sampai Z. Dia hanya sebut poin-poin penting dalam satu cerita itu. Walaupun ringkas, tapi seolah-olahnya kita dah faham semua cerita itu daripada A sampai Z. Meskipun Al-Quran secara ringkas, tapi seolah-olahnya kita dah mengetahui cerita itu dari satu episod sampai kepada episod terakhir tanpa ada yang terputus. Itu kehebatannya. Biasanya kita lah, kalau kita buat cerita, kita ringkas cerita itu, kita potong-potong. Kadang orang ramai keliru. Sebab ada episod yang terpotong. Kalau Al-Quran tidak. Dia ringkaskan cerita itu, tapi kita seolah-olahnya telah menonton, telah melihat semua episod itu. Itu keistimewaan dia. Kemudian al-qasas fil Quran salah satu anwa. Jadi qasas dalam Al-Quran ada 3 jenis. Yang pertama qasasul anbiya, cerita nabi-nabi. Inilah macam Nabi Musa dengan kaumnya, macam itulah ya. Macam Nabi Nuh dengan kaumnya. Ini Luqman. Kemudian qasas ya ta'allaq bil hawadis allati waqa'at fi zamanir rasul. Kisah yang berlaku pada zaman baginda, macam perang Badar dalam surah Al-Anfal, kemudian perang Uhud dalam surah Ali Imran, Ghazwatul Ahzab dan Khandaq dalam surah Al-Ahzab, Ghazwatul Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah, Sulhul Hudaybiyah dalam surah Al-Fat, kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj dalam surah Al-Isra dan seterusnya. Kenapa kita kena mempelajari qasas Al-Quran? Penting. Ya. Kita dapat mengetahui sejarah perjuangan baginda Nabi. Tengok, kalau kita baca surah-surah Makkiyah, di situ ada yang memberitakan tentang perjuangan baginda Nabi berdakwah, khususnya apabila dia berdepan dengan cabaran orang musyrik atau orang kafir Quraisy Arab yang suka menyiksa baginda Nabi, sama ada dengan membuli atau bahkan nak membunuh baginda Nabi, macam tabbat yada Abi Lahabin wa tab dan seterusnya. Ya, jadi dari situlah kita mengambil semangat dalam berdakwah juga ya. Jadi dalam kisah, sebab tujuan utama kisah-kisah itu sebenarnya dalam Al-Quran untuk menghibur baginda Nabi. Jadi kalau andaian kalian bertanya, Ustaz, kenapa dalam Al-Quran banyak sangat kisah?
Setiap nabi ada kisahnya, meskipun tak panjang sangat, tapi banyaklah. Ya, apalagi macam kisah Nabi Musa banyak sangat diceritakan dalam Al-Quran. Apa hikmah sebenarnya? Nabi Nuh pun ada, kaum Ad pun ada, kaum Samud pun ada, kaum Nabi Syuaib pun ada, Ashabul Aikak banyak. Ya, bahkan kisah Zulkarnain pun ada. Apa hikmah di sebalik itu? Ya, sebenarnya adalah pelipur lara, ya, kepada baginda Nabi. Sebab baginda Nabi ini dia dirundung duka, ya, dilamun oleh kesedihan. Sebab orang Quraisy, kafir Quraisy semakin diajak kepada kebaikan, semakin berdegil menolak kebaikan, bahkan mengancam nyawa baginda Nabi. Jadi disitulah baginda Nabi sedih. Kenapa orang-orangku, ahli kerabatku ini, mahramku tak nak beriman. Sedih dia. Akhirnya turunlah kasas itu, bahawa sebenarnya perkara ini bukan hanya berlaku kepada engkau Muhammad. Perkara ini pun berlaku kepada nabi-nabi terdahulu. Bagi contohlah, Nabi Nuh berdakwah 900 tahun lebih. Tapi yang beriman boleh dihitung jari. Semua nabi macam tu. Jadi kau tak payahlah risau. Lakukan saja tugasmu berdakwah. Jadi kalau baginda Nabi telah dihibur oleh Al-Quran dan kesedihannya hilang, kita pun umatnya kena menghibur diri dengan Al-Quran. Jangan pula kalau kalian bersedih, kalian pergi di pinggir pantai, menatap pantai, menatap laut dengan mata yang tak berkedip, seolah-olah dah nak melompat ke laut. Jangan pula kalau kalian bersedih di Pulau Pinang, janganlah engkau pergi di jambatan Pulau Pinang, seolah-olahnya nak lompat ke laut. Jangan. Tak payah jauh-jauh pergi mengobati kesedihan. Ambil je Quran tu, baca je Al-Quran tu. Sebagaimana baginda Nabi mengobati lukanya dengan membaca Al-Quran, kita obati juga kesedihan kita dengan Al-Quran. Faham tak? Kemudian yang keempat, tahdzirul musyrikin. Memberikan peringatan kepada orang musyrik. Wahai orang musyrik, engkau jangan berdegil sangat, kafir, kufur. Ada cerita umat-umat Nabi terdahulu yang diseksa. Ada yang tanahnya dibolak-balik, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, macam kaum Nabi Lut. Ada yang disambar petir, banyak sangat. Kalau you berdegil macam tu, boleh jadi asap turun mengasap engkau macam umat terdahulu. Itu hikmahnya, ya. Kemudian, la yujad antikraru fi ayatil Quran. Jadi kalian jangan cakap, Nabi Musa kisahnya banyak sangat terulang. Kisah yang paling banyak mengalami pengulangan adalah kisah Nabi Musa. Itu hanya bentuknya berulang, tetapi maknanya tak sama, sebab ulama dah sepakat, betul ada pengulangan dalam Al-Quran, tapi hanya pengulangan kata saja, tapi makna tak berulang. Maknanya lain meskipun bentuknya sama. Okey, saya rasa sudah. Jadi kasas. Jadi yang penting di sini kalian kena tahu ta'rifat al-kasas lugawi dan istilahi, dan kalian kena tahu jenis-jenis kasas dalam Al-Quran, dan kalian kena tahu hikmah di sebalik adanya kasas. Itu dia yang penting di sini, ya. Sekarang masih ada masa, saya akan masuk ke tajuk 13, ya. Tajuk 13, di mana engkau? Mana tajuk 13 ni? Cepatlah sikit. Mana ni? Ini mana pula ni?
13 ini macam tak ada je ni 13. Tak apalah yang muhadarah ke-13 ini mutlak muqayyad ya. Jap. Tak ada slide-nya. Kalau kalian ada buku boleh tengok ya. Okey. Kalian tengok je kalian punya buku ya. Sebab tak jumpa pula di mana di mana slide-nya. Okey. Jadi mutlak dan muqayyad ya, sebenarnya mutlak muqayyad ini pun dah bahasa Melayu kan. Mutlak ya mutlak lah. Kalau muqayyad dia terhad ya, sudah dihadkan maknanya. Ya. Ya, jadi contohnya lafaz mutlak ya. Jadi mutlak ini contohnya dalam Al-Quran, fasiyamu aksamul mutlak wal muqayyad wa hukmu kulli minha. Ya, contohnya ayat tahidas sabab wal hukm. Jadi ada masanya lafaz mutlak dan muqayyad ini kedua-duanya mempunyai sebab dan hukum yang sama. Contohnya siam dalam kafaratul yamin, puasa yang diwajibkan kepada orang yang berjanji untuk bersumpah untuk melakukan sesuatu selepas hajatnya dikabulkan Allah. Tetapi selepas hajatnya dikabulkan oleh Allah, dia tidak menunaikan janjinya itu, sumpahnya itu, maka dia kena dia dikenakan denda. Jadi dendanya itu boleh ditunaikan dengan kafara ya. Macam salah satu jenis kafara yang bolehnya adalah berpuasa ya. Jadi kafara puasa dalam kafara al-yamin ja'a mutlakan, dia datang dalam bentuk mutlak. Ya. Tetapi berdasarkan qiraat mutawatir ya, dan muqayyad. Ya, jadi puasa bagi orang yang berkafara al-yamin, sumpah, muqayyad pada satu masa bitatabu. Maksudnya dia puasanya itu kena berterusan ya. 3 hari, fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'ah, berdasarkan baca Ibnu Mas'ud. Jadi kalau jumhur dia membaca ayat wa kafaratuhu fasiyamu salasati ayyam. Kafaranya berpuasa 3 hari. Jadi 3 hari itu boleh dilakukan secara terpisah, berasingan. Seperti puasa hari ini, esok tak puasa. Okey, kemudian esoknya lagi baru puasa. Tapi kalau kita mengikut kepada baca Ibnu Mas'ud, maka puasa 3 hari itu kena berterusan. Puasa hari ini sampai 3 hari, tidak boleh dipisahkan atau diasingkan ya. Jadi macam mana? Jadi famislu hadza yuhmal mutlaq fihi alal muqayyad. Jadi bagusnya lafaz mutlak ini dibawa kepada muqayyad ya. Jadi bagusnya orang yang bersumpah orang yang nak membayar sumpahnya, ingin membayar kafara sumpahnya dengan puasa, digalakkan dia berpuasa 3 hari berterusan. Kemudian bentuk kedua lagi lafaz am dan mutlak dalam Al-Quran. Apa ni? Lafaz mutlak dan muqayyad. Ayat takhidas sabab wa yakhtalifal hukm.
kedua-dua lafaz mutlak ini dan muqayyad ini sebabnya sama tapi hukumnya beza. Contohnya ya, kal aidi fil wudu wa tayammum quyida ghaslul aidi fil wudu bi annahu ilal marah. Jadi macam tangan ya. Ayat wudu dalam Al-Quran menyatakan bahawa tangan dibasuh sampai siku ilal marafiq. Jadi sudah muqayyad, membasuh tangan itu bukan semua tangan dalam wudu, tetapi yang dibasuh dengan air itu hanya sampai kepada al-marafiq, siku. Manakala ayat tayammum pula, ketika kita bertayamum, yang dibasuh dengan debu tangan di situ adalah tangan. Dia dalam keadaan mutlak. Dia tidak sebut batasan tangan, sama ada sampai pergelangan tangan sahaja ke, atau sampai siku ke, atau sampai lengan. Tak ada. Jadi macam mana mengamalkan hukum seperti ini? Jadi la yuhmal mutlak alal muqayyad li ikhtilafil hukm. Jadi ada pandangan yang mengatakan lafaz mutlak di sini tidak di bawah kepada muqayyad karena perbezaan hukum. Tetapi Asy-Syafi'i, Al-Ghazali menukil daripada Syafi'i bahawa kebanyakan ulama Syafi'i hamlul mutlaki alal muqayyad lebih bagus. Kita kena membawa lafaz mutlak kepada muqayyad. Jadi maknanya lafaz membasuh tangan yang datang dalam bentuk mutlak pada tayammum itu dibawa kepada hukum lafaz wudu, ya, iaitu sama ada wudu atau tayammum, kita membasuh tangan sampai siku je sahaja. Okey, jadi hukum tayammum diikutkan kepada hukum berwudu, membasuh tangan sampai kepada siku sahaja. Okey. Okey. Kemudian bentuk lainnya pula mutlak dan muqayyad. Ada masanya kedua lafaz mutlak dan muqayyad ini sebabnya beza, tetapi hukumnya sama. Contohnya ya, kaitkur raqabah, memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan hamba ya. Hukumnya sama, tetapi sebabnya beza. Fil kafarati, pada kafara warad isyarat al-imani fil rukbah bitakiriha bil rukbatil mu'mina fi kafarati al-qatli al-khata'. Jadi qala ta'ala wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Macam orang yang membunuh orang lain dalam keadaan sengaja, tapi ahli waris keluarga yang terbunuh telah memaafkan orang yang membunuh. Bukan. Ahli waris keluarga yang terbunuh, dia mempunyai dua pilihan. Sama ada meminta kisas, pelaku atau pembunuh itu kena dibunuh juga, atau ia memaafkan, maka ia kena membayar diat, ya. Bergantunglah diatnya, sama ada pembunuh itu kena memerdekakan hamba. Ya, jadi andaian ahli keluarga memaafkan pembunuh ini, jadi pembunuh ini dia ada pilihan, dia boleh memerdekakan hamba. Tapi hamba yang dimerdekakan itu berdasarkan ayat ini haruslah raqabah mukminah, berarti muqayyad. Tak semua jenis hamba yang boleh dimerdekakan. Hamba itu kena mukmin. Jadi sudah muqayyad di sini. Ya. Jadi hukumnya di sini adalah muqayyad.
Tapi dalam kafar az-zihar, orang yang melakukan zihar. Zihar ini orang yang berkata kepada istrinya, haram lagi aku menggauli engkau, haram lagi aku berhubungan badan dengan engkau macam ibu aku, haram. Tetapi selepas itu dia gauli pula istrinya. Dia kena dapat kafarah. Apa kafarahnya? Kena memerdekakan hamba pula. Tapi hamba yang dimerdekakan di sini mutlak. Boleh muslim, boleh kafir. Jadi di sini kita sudah mendapatkan dua hukum, dua kes. Sebabnya beza, tapi hukumnya sama, memerdekakan hamba. Hanya sahaja hamba yang kena dimerdekakan pada kes pembunuhan, hamba itu kena mukmin. Manakala pula hamba yang kena dimerdekakan pada kes kafaratus zihar ini adalah mana-mana hamba, boleh muslim, boleh kafir. Jadi macam mana hukumnya kalau macam tu? Faqala jama'atun minhum al-malikiyah. Jadi mazhab Maliki dan kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan yuhmalul mutlak alal muqayyad. Jadi lafaz mutlak kena dibawa kepada lafaz muqayyad. Jadi apa maknanya? Hamba yang kena dimerdekakan pada kafaratus zihar kena juga hamba yang muslim, tak boleh kafir. Okey. Kemudian berikutnya lagi, ini bentuk lain pula. Ayyakuna taqyidu mukhtalifan. Jadi apa ini muqayyadnya ya, takyidnya berbeza. Seperti kafarati bisaum. Macam kafara dengan puasa. Quyyidas saumu bitatabu. Jadi kafara dengan puasa pada orang yang membunuh apabila dimaafkan oleh ahli waris, maka kafaranya adalah dia kena berpuasa secara berterusan. 2 bulan berterusan. Jadi orang yang membunuh tetapi ahli waris memaafkan dia, dia boleh memerdekakan hamba. Tapi you tahulah kalau nak merdekakan hamba itu, mahal . You kena beli hamba itu baru you merdekakan. Kalau you tak ada duit, macam mana? Orang yang membunuh itu andaianlah orang miskin, tak ada duit. Tapi ahli waris sudah maafkan. Ahli waris cakap tak payahlah bunuh dia, kasihan dia orang miskin. Dia pun ada sanak keluarga tu, dia nak santung. Kalau dibunuh pula, dikisas, siapa yang nak bagi makan kepada isteri anaknya itu, biarkan dia hidup. Tapi hukum tak jatuh serta-merta, dia kena memerdekakan hamba. Tapi macam mana nak merdekakan hamba? Dia pun orangnya miskin, boleh berpuasa. Tapi puasanya itu kena mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tak boleh putus. Jadi kalau dia puasa hari ini, tiba-tiba esok tak puasa, kena ulang balik, start daripada zero. Okey. Jadi di sini hukum puasa pada kafaratul qatli, somnya itu adalah at-tatabuk, berterusan selama 2 bulan. Okey, mana pula dalam kafaratul zihar, puasa yang difardukan di situ juga 2 bulan. Okey. Mutatabi'aini, berterusan juga 2 bulan berterusan ya. Okey. Tetapi ini kes ketiga. Tapi orang yang mengambil haji tamattu, orang berhaji, tapi dia tidak mengambil haji ifrad, tidak mengambil haji qiran, dia mengambil haji tamattu, akhirnya dia kena bayar denda. Dendanya itu salah satu pilihannya adalah puasa. Salasati ayam, 3 hari pada musim haji dan 7 hari selepas dia balik kampung lah. Jadi 3 kes kafaranya semua puasa, tapi cara pelaksananya puasa itu berbeza-beza. Macam mana ni? Jadi di sini ni kemudian kes keempat pula kafaratul yamin. Orang yang berkafara sumpah, tak menepati sumpahnya, dia juga salah satu pilihannya boleh berpuasa, tapi puasanya di sini salasati ayam, 3 hari mutlak. 3 hari, jadi boleh saja puasa hari ini, hari esoknya tidak ya. Jadi macam mana? Macam mana kes macam ni? Jadi di sini dikatakan fal mutlak fi hadza la yuhmal al muqayyad. Jadi lafaz mutlak tidak dibawa kepada muqayyad. Ini yang mutlak itu seperti kafaratul zihar, puasa 3 hari ya, mutlak lah.
Ya, dia boleh puasa hari ini, esok tak. Yang penting dia kena puasa 3 hari. Sama ada berterusan atau tidak. Jadi la yuhmal mutlak alal muqayyad. Kemudian contoh lain, bentuk lain lagi ni, yakhtalifas sabab wa yakhtalifal hukmu. Sebabnya berbeza dan hukumnya pun berbeza. Sebab berbeza dan hukum berbeza. Macamlah kalau jadi fil wudu, tangan dalam wudu dan tangan dalam kes pembunuhan. Tangan dalam wudu ya ditakyid, dibatasi. Yang dibasuh hanyalah sampai kepada siku. Manakala tangan yang kena dipotong di dalam Al-Quran mutlak potong tangannya ya. Tak disebut sampai yang mana tangan. Ini satu tangan, yang mana tangan yang dimaksud di sini. Jadi di sini macam mana? Fala yuhmal mutlak alal muqayyad. Jadi lafaz mutlak tak boleh dibawa kepada lafaz muqayyad. Karena kalau dibawa mutlak kepada lafaz muqayyad, maka ketika orang mencuri, yang dipotong itu sampai kepada sikunya. Oh, kasihan panjang betul, tangannya hilang. Jadi kena tengokkan hadis. Oh, ternyata ada hadis yang bahawa amalan baginda kalau orang mencuri pertama kali, yang dipotong itu hanya ar-razq, pergelangan tangan, bukan sampai siku macam orang yang berwudu. Habislah tangan dia. Okey, itulah bentuk-bentuk yang kalian kena tahu. Bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad dalam persoalan hukum. Yang apabila kontradik, ya. Macam mana penyelesaiannya? Semuanya sudah ada penyelesaiannya, ya. Okey. Kemudian jadi mutlak muqayyad sudah ya. Sekarang kita masuk kepada mantuk dan mafhum. Ya, kalau mantuk ya apa yang tertulis itu yang kita faham. Tapi kalau mafhum, apa yang tertulis bukan itu yang kita faham, tapi di sebalik apa yang tersirat. Itu yang kita faham. Itu maksudnya, ya. Jadi aksamul mantuk ada nas dan zahir. Kalau nas ya apa yang kita faham secara nasinya, secara tersuratnya. Jadi fasiyamu salasati ayyam, yang tersurat berpuasa 3 hari, itulah yang kita amalkan. 3 hari berpuasa bagi orang yang haji tamattu di musim haji, dan nanti 7 hari selepas ia balik, jadi semuanya 10 ya. Jadi asyaratun kamilah 10. Apa yang tersurat itulah yang kita amalkan. Kalau as-sahir lafaz itu berkebolehan mempunyai makna lebih daripada satu. Ia bergantung kepada karina lah. Contohnya famanitur ghaira bagin wala adin, ya. Jadi al-bagi maknanya jahil. Tapi ada masanya jahil bodoh lah. Tapi al-bagi ada masanya bermaksud zalim. Jadi yang manakah di antara kedua-dua makna al-bagi ini yang dimaksudkan dalam ayat ini, iaitu az-zalim, bukan makna al-bagi. Macam tu, ya. Kemudian al-muawwal, ini lafaz itu dibawa kepada makna takwilan. Jadi yang dimahukan adalah takwilannya, bukan makna zahirnya. Seperti wakhfid lahuma janahadzul. Kalau kita maknakan ayat ini dengan makna zahir, maka tundukkanlah kepada kedua atau katubkanlah di hadapan kedua orang tuamu sayap az-zulli, sayap kehinaan. Bukan itu, kita kena takwilkan. Maksudnya janahadzul itu adalah tawadu kita, rasa hormat kita, sebab kita pun ini tak ada sayap. Manusia mana ada sayap, malaikat je ada sayap. Ya, tapi untuk menggambarkan tawadu itu dipergunakan lafaz sayap. Macam burung lah, kalau dia hamparkan sayap dia, macam dia menunjukkan keindahan bulu-bulunya kan. Tapi kalau dia katupkan dia punya sayap itu, maknanya dia lagi tawadu lah tu.
Okey, kemudian mafhum. Mafhum pula terbagi kepada dua. Ada mafhumul muwafaqah, ada mafhumul mukhalafah. Kalau mafhumul muwafaqah, apa yang tersurat itulah yang kita faham. Ya, kalau mukhalafah, apa yang tersurat bukan itu yang kita faham, tapi sebalik daripada yang tersurat, ya. Contohnya, ya, fala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu lafaz itu mantuknya, tapi muafakahnya, ya, janganlah kita janganlah kita mendera orang tua, janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang tak bagus. Okey? Macam tu, ya. Ya. Okey, saya rasa sudah, sebab maaf, ya, kalau ada yang berbaki kalian bacalah. Sebab saya ada mesyuarat pukul 10 ini. Sudah dipanggil pula ini oleh kawan-kawan. Jadi alhamdulillah, kita punya tajuk, kita dah cover semua meskipun dengan tergesa-gesa. Harap-harap kalian boleh mengerti dan faham. Dan sekiranya ada yang kurang dimengerti, kalian boleh WhatsApp saya bila-bila masa. Aku layan insya-Allah. Jadi sebelum kita bersurai, mari kita ambil gambar, hoi. Okey, sebagai rekod saya lah. Cepat, ya, cepat. Saya tak ada masa ni sebab kawan-kawan dah mesyuarat fakulti dah panggil dah. Cepat, ya. Kamera ke? On-kan kamera. Saya nak ambil sebab ini adalah perjumpaan terakhir kita dalam kelas kuliah. Dan saya kena ambil rekod, Cepat, ya. Okey, saya tunggu 3 minit, ya. Okey. Saya hitung sampai 3. Okey, sila join. Masih ada yang kosong tu, join. Okey, siap, ya. Saya hitung sampai hitungan 3. 1. Ya, senyum semua. 2. Senyum semua, tengok kamera. Senyum semua, tengok kamera. 1, 2, 3. Okey, sekarang tengok di grup KAA. Saya akan masukkan gambar, ya. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okey.
Sila tengok gambar kalian. Dah masuk dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.